Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jumpa lagi dalam Fazli Spotcast. Okey, so hari ni aku nak cerita discuss pasal travel. Okey, kalau sebelum ni aku cerita pasal history, so hari ni aku cerita pasal travel. So hari ni aku cerita pasal travel ke Jepun. Okey, since aku tengok survey macam ramai yang macam supposedly pergi orang kata tu travel ke Jepun dalam tahun ni lah, tengah tahun atau hujung tahun, tapi because of the COVID-19 ni ramai yang terpaksa tangguhkan perjalanan orang, termasuk aku. So kan cerita pasal Jepun ni sebab aku actually dah beberapa kali lah pergi Jepun. Aku dah pergi ke Osaka, Tokyo dan juga Kyoto. Ni ada beberapa tips lah yang boleh aku bagilah korang, siapa yang tak pernah pergi Jepun. First time, masa dulu sebelum ni aku tak pernah, masa sebelum first time aku pergi Jepun tu, aku tak pernah terlintas dalam aku punya fikiran tu aku nak pergi Jepun, nak travel ke Jepun ke apa benda semua, aku tak berminat. Sebab masa tu lagi pun tak ada visa. Masa tu kita, bukan tak ada visa, kita terpaksa memohon visa untuk masuk Jepun. Dan masa tu memang aku tak minat sangat lah. So memang tak ada dalam aku punya list pun. And then actually untuk masuk ke Jepun, untuk rakyat Malaysia, free visa. Korang tak perlu mohon visa, korang hanya perlu mohon orang kata tu, visa tu semasa di lapangan terbang saja. Macam kau masuk, macam lebih kurang macam korang masuk ke Singapura atau Indonesia lah. Tapi sebelum itu actually visa Jepun dia mula start bagi granted free visa kepada rakyat Malaysia sejak tahun 2013. Sebelum di antara 19 sebelum 2013 rakyat Malaysia nak masuk Jepun kena mohon visa lah. Tapi actually sebelum tahun 1993 rakyat Malaysia boleh masuk Jepun tanpa visa juga. Tapi kemudian Jepun tarik balik pada tahun 1993 dan akhirnya pada tahun 2013 Jepun tarik balik lah, dan rakyat Malaysia boleh masuk Jepun tanpa perlu memohon visa. Tapi dengan syarat korang mesti, pasport korang mesti pasportnya ada ICAO. Kalau korang perasan dekat pasport tu ada ICAO, perkataan ICAO. Lepas tu ni sejarah visa lah, visa masuk Jepun. Apa yang perlu korang prepare adalah, kalau korang nak masuk Jepun ni, satu benda, korang bila pergi Jepun, korang jangan terlalu serabai. Maksud, masa dekat airport, aku nasihat lah, masa dekat airport korang jangan pakai slipper. Kalau boleh korang nampak smart. Tak kira korang ada duit ke tak ada duit, korang biar nampak smart. Sebab Jepun kalau korang masa dekat airport korang serabai, dia akan tahan korang untuk soal jawab. Dia akan tanyalah korang buat apa kat Jepun, ada apa kat situ, ada bukti ke, hotel semua dah booking. Sebab dia tak nak orang yang masuk Jepun untuk bekerja. Jepun ni dia ada undang-undang, orang luar tak boleh bekerja di Jepun kalau korang nak tahu, kecuali beberapa kecuali jika mendapat izin daripada kerajaan Jepun lah. Tapi mostly yang kerja-kerja yang dibenarkan adalah kerja-kerja berkaitan dengan kerja-kerja expatriate lah, expat. Kalau setakat kau nak kerja macam ni, orang kat kilang ke apa, tak ada, kat sana tak dibenarkan orang luar. So pakaian korang mesti smart masa di airport. Tu je lah. Sebab aku pernah kena tahan sekali lah, sebab baju aku tu macam serabai sikit. So dia tanya aku daripada mana semua. So yang paling best, dia tanya aku dengan aku orang dari China. So aku explain, tunjuk pasport semua, tunjuk proof-nya aku booking hotel semua. So dia lepaskan lah. Tempat yang menarik kat Jepun ni ada banyak. Jepun ni ada banyak bandar. Kalau korang minat benda yang city, aku suggest Tokyo. Kalau korang minat city tapi relax, Osaka. Dan kalau korang nak pergi Universal Studio, di Osaka. Kalau korang nak pergi Disneyland, pergi Tokyo. Kalau korang nak tengok scenery sejarah semua, dekat Kyoto. Kalau korang dah pergi Osaka, korang boleh pergi Kyoto. Sebab Kyoto dengan Osaka ni tak jauh, lebih kurang 1 jam 30 minit ke 1 jam perjalanan naik train. Ataupun korang pergi Nara, ibu kota Jepun yang purba lah, ibu kota purba Jepun. Ataupun kalau korang nak minat dengan snow, main salji waktu winter, korang boleh pergi dekat Sapporo, ke belah utara. Dan kalau korang nak minat pulau-pulau, korang boleh pergi Okinawa lah. So Jepun ni banyak tempat yang korang boleh lawat. Dan macam aku suka pergi Tokyo dengan Kyoto. Sebab Tokyo dia bandar, so korang kat sini korang boleh nampak macam-macam benda.
benda-benda yang pelik. Kalau korang tengok anime semua, apa, maid cafe semua ada di Tokyo lah. Korang boleh pergi tempat-tempat yang menarik. Dan korang boleh, orang kata, merasik satu pengalaman yang tak dapat korang rasa kat Malaysia ataupun negara lain. Sebab kat Jepun ni dia macam rakyat dia pelik sikit, tetapi rakyat dia sangat ramah dan juga bagi aku sangat polite. Kalau korang pergi Osaka, dia city, bandar macam Tokyo, tapi dia lebih relax. Orang dia tak macam orang Tokyo, tapi bandar dia tenang sikit. So yang aku perasan orang Malaysia ramai pergi Osaka, aku tak tahu kenapa. Mungkin sebab nak pergi Universal Studio, sebab Universal Studio dekat Osaka, so tak jauh. Dan kalau kau pergi Osaka, kau boleh pergi Kyoto. Kyoto ni tempat sejarah. Kalau korang minat sejarah, korang nak belajar tentang sejarah Jepun, korang, aku suggest korang pergi Kyoto. Sebab kat sini korang boleh belajar lah apa ni, sejarah Jepun lebih mendalam, macam mana Jepun ni boleh terbentuk. Dan juga korang boleh lihat istana lama Maharaja Jepun lah yang masih ada di Kyoto, yang dulu pernah digunakan sebagai tempat persemanyaman Maharaja Jepun sebelum berpindah ke Tokyo pada tahun 1869. Dan di sini juga terdapat pelbagai kuil atau temple purba daripada zaman dulu. Banyak dekat Kyoto ni, korang pergi lawak lah. Antara yang famous ada Kiyomizu-dera, dan juga Kiyomizu-dera ni dia dekat atas bukit, so korang kena jalan kaki naik bukit. Tapi kat sekeliling tu dia macam banyak kedai tau. Dekat nak naik bukit tu dia banyak kedai, so korang boleh, kedai dia macam buat kedai-kedai zaman dulu, so korang boleh rasa lah macam mana dia punya experience tu. And then kalau pergi ke ni Ninja Castle kat sini, dia kata macam dulu ninja kat macam bukan istana ninja lah, tapi macam design tu dibuat macam mana rupa ninja punya life lah kat situ. Lepas tu korang boleh pergi yang satu temple tu, aku tengok temple emas tu, aku tengok nama dia, itu kat Kyoto. Lepas tu yang satu tempat dekat Kyoto ni yang banyak buluh dengan yang banyak macam pintu gerbang warna merah tu, aku tak ingat nama dia apa. Itu tempat menarik kat Kyoto lah. Dia, kalau Kyoto ni korang suka snap gambar, aku rasa Kyoto korang kena pergi. Sebab korang akan nampak memang sangat cantik, dan jenis sungai dia memang jernih. Aku memang garanti sungai dia sangat jernih. Korang mesti macam terpegun. Sungai tu agak besar tapi clear. Aku tak tahu macam mana dia buat. Dan dia punya, kalau korang suka ambil gambar, aku advise korang pergi waktu musim bunga atau musim luruh. Gambar cantik lah, sangat cantik kat Kyoto ni, kalau korang suka bergambar. Itu kalau korang minat snow, nak apa, ski semua, korang pergi kat Sapporo lah. Memang tempat ni memang orang kata specialist untuk korang nak ski everything semua lah. Winter, nak rasa winter yang betul-betul winter, dekat Sapporo. Okay, kat Jepun ni orang selalu kata expenses dia mahal, terutama dekat Tokyo. Okay, ada tips lah sebenarnya. Korang malah kalau nak murah duduk kat Jepun ni, korang duduk ada dua. Bagi aku suggest sebenarnya korang pilih Airbnb. Kalau korang pergi ramai-ramai, korang pilih Airbnb kat Jepun ni. Airbnb dia agak superb lah bagi aku, sebab rumah dia orang okay. Lepas tu tuan rumah kadang bagi wifi percuma, wifi yang pocket. Kat Jepun ni famous dengan pocket wifi. Kalau korang pergi Jepun, pocket wifi ni orang kata satu keperluan lah, sebab senang korang nak orang kata nak guna internet. Satu lagi, korang sama ada boleh tidur dekat hostel, ataupun kat Jepun dia sangat famous dengan hostel ataupun dia punya cube hotel. Jepun sangat famous dengan cube hotel. So korang boleh tidur, sebab tempat ni murah lah. Dia macam korang boleh dapat bawah 100 ataupun 100 satu malam. Kalau tidur hotel memang mahal lah, sebab satu hotel kurang 300 ke 400 satu malam, hotel biasa je pun. So kat situ kata tips untuk tidur kat mana lah. So ada dua, Airbnb ataupun tidur dekat cube hotel ataupun hostel. Kemudian cara korang nak belanja kat Jepun. Jepun ni okay, makanan dia agak mahal. Bagi aku agak mahal. Macam satu sepinggan, tapi makanan Jepun kat Malaysia pun mahal juga sebenarnya. Macam sushi sangat mahal kat sana. Aku pernah makan sushi harga RM100 sangat mahal. So tapi ada cara korang nak murah. Korang boleh cari kebab kat sana besar juga. Sebab kat sana di Jepun ni dia macam nak attract orang Muslim ramai datang sana. So diorang ada buat kerjasama dengan Turki. So ramai orang Turki datang ke Jepun untuk buka restoran Muslim lah, halal Muslim, halal restoran. So kat Jepun sekarang dah banyak restoran halal lah. So tak ada masalah, korang boleh check dengan Jepun punya agensi travel diorang. Diorang akan bagi tahulah restoran mana yang halal, mana restoran yang tak halal. Sebab Jepun ni kalau restoran tu halal,
memang halal lah, korang boleh makan. Sebab kalau tak halal dia akan cakap tak halal. Tu je. Dia bukan macam setengah tempat yang dikata halal tapi sebenarnya ada pork dalam tu. So problem juga kan. Jepun dia macam halal, dia memang walaupun ada pork tapi dia akan asingkan. Cara masak semua dia akan asingkan. Tak sama dengan, sebab dia memang dah ajar dia punya restoran. Kalau nak halal mesti ikut spesifikasi macam Muslim punya. So kalau kau nak belanja kat sana, okay, kalau dekat Tokyo, aku nasihat kau pergi shopping dekat area Shibuya ataupun Shinjuku. Dekat sini tempat yang kata tu shopping heaven dekat Tokyo lah. Aku suka pergi Shibuya Crossing tu kalau kau tengok. Memang famous. Kalau Shinjuku ni tempat shopping dia ada Omote Sendo Hill. Sepanjang daripada Omote Sendo Hill sampai Shinjuku, Harajuku, ni semua kawasan shopping dekat area situ lah. Dia lebih kurang tempat yang sama, Shinjuku, Harajuku dan juga Omote Sendo Hill tu. So kau boleh shopping kat sini. Barang tu kalau branded memang mahal lah. Okay, satu lagi barang Jepun ni, aku bagi tips. Barang yang dijual kat tepi jalan, contoh kau tengok kasut Nike, Adidas dijual macam kat tepi jalan, kasut tu original. Kau tak payah risau, kasut tu memang original. Sebab Jepun dia ada law, undang-undang yang tak benarkan sebarang barang tiruan dijual kat Jepun. Kalau kau nak jual juga barang tiruan, benda tu tak boleh letak label as Gucci ataupun Chanel ke Prada, tak boleh. Ataupun Adidas tak boleh letak brand jenama tu. Sebab tu wujudnya kedai Muji. Muji ni jual barang yang dia tak ada brand, dia tak ada jenama, tapi sebenarnya barang dia okey. Macam tu lah. So satu lagi, kalau korang nak shopping dekat Tokyo, kalau korang suka barang elektronik, korang nak cari anime, patung-patung anime semua, kalau korang minat, aku ajarkan korang pergi satu tempat nama dia Yodobashi. Yodobashi, dia macam satu bangunan kat sini macam-macam ada. Dia terletak dekat area Akihabara. Akihabara ni daerah elektronik, so korang boleh cari kat sini. So macam-macam ada. So Yodobashi ni dia ada beberapa tingkat aku tak ingat, tapi macam-macam ada. Aku ingat lagi barang dia memang macam-macam ada, barang elektrik, apa benda, kamera semua ada kat sini. Lepas tu anime punya figure semua, kalau korang minat Star Wars punya figure semua ada kat sini. Dan harga dia lebih murah pada yang jual kat Malaysia lah. Dan korang boleh cari kat sini lah. Memang kalau pergi sini, korang akan jumpa ramai rakyat Malaysia shopping kat sini. Sebab aku jumpa beberapa orang student Malaysia lah suka shopping kat sini masa aku pergi kat sana. Dan Jepun ni rakyat dia memang polite dan bagus bagi aku lah. Sebab dia orang kalau kau cuba tanya, kadang dia akan cuba bagi tahu kau sudut baik untuk bagi tahu solution korang. Macam korang nak pergi sini, korang tak tahu, dia akan cuba bagi tahu sampai korang faham. Walaupun dia tak faham apa yang korang cakap, tapi dia akan cuba bagi tahu. Aku memang macam oh my god, kalau kita pun kadang tanya macam cakap ke situ, there kan. Tapi yang Jepun dia akan bagi tahu kat sini, lalu sini. Walaupun dia tak faham, tapi dia akan cuba bagi tahu, akan cuba bagi betul kat mana tempat tu lah. Dan satu lagi barang di Jepun, kalau korang beli barang kat Jepun, duit kalau korang bayar tu, korang dia ada satu tray khas, korang kena letak duit kat situ. Sebab dekat Jepun ni kau tak boleh macam bagi kat tangan, itu macam benda yang kata not good. So kau kena letak dekat dalam tray tu lah. So satu tips lah beli barang kat sana. So overall bagi aku Jepun satu experience yang best. Sebab tu aku sekarang daripada aku tak berminat, aku jadi berminat dengan Jepun. Hampir setiap tahun aku pergi ke Jepun sebab rakyat dia, budaya dia memang aku suka. So kalau korang nak pergi Jepun, kalau korang ada plan nak pergi mana, aku suggest korang pergi Jepun lah. Pergi mana-mana salah satu bandar kat Jepun. Macam aku cakap tadi, korang boleh pilih yang mana. So bagi aku memang aku suka travel to Jepun. Walaupun Europe orang kata best, tapi aku secara peribadi macam Paris aku tak apa suka sebab orang dia rude dan juga tempat tu macam very macam hectic, kotor. Jepun tak, very clean dan macam very safe kat situ. So aku suka duduk Jepun, suka pergi Jepun. Siapa pun korang kalau pergi Jepun, plan betul-betul dan pastikan ambil tips yang aku dah bagi tadi sikit-sikit. Kau boleh baca lah banyak. Kau boleh baca kat travel dia punya website, travel Jepun dia punya lembaga pelancongan dia semua lah. Kau boleh check kat internet. Okay, apa pun, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berpuasa.